Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Syukur kita dapat bertemu pada malam ini. InsyaAllah malam ini kita menyambung kembali kitab Nasamatul Aun. Nasamatul Aun ni, Nasamatul Aun iaitu hembusan bayu pertolongan. Maksud nama kitab. Kitab ini berkaitan dengan bencana, berkaitan dengan epidemik, pandemik, berkaitan dengan ta'un, yang dicetak akhir-akhir ini. Kalau nak beli dalam Shopee, dalam Shopee ada, tak salah saya RM35 harganya. Nasamat Al-Aun. Kita dah pun membaca hadis 1 hingga 10. Pada malam ini kita akan tengok hadis ke-11. An Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Daripada Mu'adz bin Jabal bahawa Nabi SAW bersabda, bersedekah itu akan menghapuskan dosa. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Tirmizi di dalam Al-Jami', juga para imam yang lain. Nabi SAW menyatakan satu cara daripada menghapuskan dosa ialah dengan kita bersedekah. Khati'ah ini juga dimaksudkan juga kesilapan, kesalahan, juga kesusahan-kesusahan yang kita alami, di mana antara cara untuk kita melepaskan diri kita daripada kesusahan-kesusahan ialah dengan memperbanyakkan sedekah. Sekali pandang tak ada kaitan sedekah dengan melepaskan kesusahan kita. Ya, kita ada masalah COVID-19, kita bagi sedekah. Secara zahirnya sedekah tu bukannya boleh sembuhkan COVID-19. Sedekah tu bukan boleh menyelesaikan masalah-masalah kita, tapi keyakinan yang harus ada pada kita bahawa apa yang telah dinyatakan bahawa Nabi SAW, dinyatakan oleh Nabi SAW itu adalah benar. Untuk melepaskan kesusahan-kesusahan kita ialah dengan kita memperbanyakkan sedekah, kerana as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu melepaskan, memadamkan dosa, memadamkan kesilapan, merungkaikan kekusutan, menyelesaikan masalah-masalah yang kita alami. Alhamdulillah kita hari ini dah ada vaksin, dimulakan vaksin itu di Malaysia. Ini juga satu jalan Al-Faraj, iaitu penyelesaian masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kerana memang setiap penyakit itu ada ubat. Manusia kena ikhtiar, cari jalan untuk mengesan. Berikhtiar itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Allah memerintahkan kita berikhtiar. Jalannya pasti ada. Jadi ketika kita berada dalam situasi kesusahan, kesukaran, kekusutan, perbanyakkan sedekah. Ada masalah pada keluarga kita, kita bersedekah, dekatkan diri kita dengan Allah, kerana Allah yang menentukan segala-galanya. Allah menentukan semuanya. Baru ni ada orang, dia WhatsApp dengan saya, dia minta doakan anak dia
Anak dia hantar sekolah agama, sekolah tadika agama, khatam Quran umur 9 tahun. Sebelum masuk sekolah menengah dah khatam 4 kali Quran. Tapi anak dia bekerja di Cameron Highland. Kerja di Cameron Highland, anak dia jadi tomboy. Ikut dengan laki-laki, terlibat dengan dadah. Sampai kepada tahap mengedar dadah. Mengedar dadah. Dia perempuan ikut laki-laki, bantu laki-laki ni mengedar dadah. Sekian lama tak balik ke rumah. Jadi ibu ni, dia kata, saya ni, inilah satu-satunya anak yang menjadi penyeri kepada rumah saya. Tapi anak saya tak balik lagi. Dia hantar gambar anak dia sebelum terlibat dengan dadah, dengan selepas terlibat dengan dadah. Jadi memang masalah dadah ini bukan mudah untuk kita berlepas diri daripadanya. Jadi ketika kita kekusutan, kesukaran, kesusahan, kewajipan kita berikhtiar. Di samping kita berdoa dan kita perbanyakkan sedekah, kerana as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Kerana sedekah itu melepaskan diri kita pada kesusahan, kesukaran, mengampunkan dosa-dosa kita juga. As-sadaqatu burhan, kata Nabi. Sedekah ni bukti. Kita kata kita sayang agama, kita membela agama, pejuang agama, tapi tak pernah bersedekah, maknanya kita belum mengemukakan bukti. Tak ada bukti. Macam suami lah dengan isteri kan, I love you, I miss you, abang sayang kamu, tapi dapur dia tak belikan beras, dia tak belikan lauk, ikan dan sebagainya, dia tak jaga isteri dia, tak layan isteri dia. Sayang, bohong. Begitu juga kita dengan agamanya. Cinta kita pada agama, cinta kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti ada bukti. Nabi SAW menyatakan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Sedekah ni bukti. Jadi kemukakan bukti kita. Nabi SAW bersabda, takkan berlalu satu hari, kata Nabi, melainkan akan adanya satu kumpulan malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, malaikat doa ni, bukan ahli jemaah masjid Bandayu. Malaikat doa, ya Allah, bagilah orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah khalafa, gantian-gantian yang banyak. Bagi gantian yang banyak. Nabi kata juga, dalam hadis yang sama, Nabi kata sekumpulan malaikat lagi akan berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsik. Mumsik ni orang baik kata yang genggam tak terih, yang kedekut, yang memegang hartanya, yang tak mau membelanjakan hartanya, berikanlah dia talafa. Talafa ni kecelakaan, kesusahan, kemudaratan padanya. Malaikat doa. Orang yang mumsik, yang kedekut, yang tak nak bagi, malaikat doa kecelakaan untuknya, keburukan untuknya, kemudaratan untuknya. Berbanding orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah, Nabi kata malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, bagilah orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah itu gantian-gantian yang banyak. Jadi kita kena biasakan diri kita memberi, bersedekah. Bersedekah ni dia kena tarbiyah, kena bagi sekupang, bagi 50 sen, bagi RM1, bagi RM5. Lama-lama tak ada masalah nak bagi RM1,000, RM10,000. Kalau ada banyak, bagi RM1,000,000. Kalau ada kemampuan. Tapi kalau kaya banyak mana pun, tak biasa memberi, akan jadi orang yang mumsik, kedekut. Sebab itu kadang-kadang kaya tapi kedekut, tak memberi. Bukan tak ada, tapi tak biasa beri. Kerana tak diasuh, tak ditarbiyah untuk memberikan hartanya. Jadi kalau boleh tuan-tuan, kita kena latih diri kita setiap hari kita memberi. Setiap hari memberi. Oh ustaz ni setiap hari nak bagi, habis pun gunung beruntuh ya. Tiap-tiap hari bagi. Latihan untuk kita. Bagi ni tak mestinya banyak. 20 sen,
10 sen, 50 sen, tak? Susah kan nak bagi sekupang? Tak ada susah. Yang susah ni orang kedekut. Kaya nak bagi sekupang pun susah, bagi RM1 pun susah. Bagi, memberi. Latih diri kita biasa bagi. Nabi kata al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Nabi beritahu yang bagi lebih baik daripada yang menerima. Jadi kita nak pilih yang mana? Kita nak pilih yang menerima ke? Kita mesti pilih jadi pemberi, kerana pemberi itu lebih baik daripada menerima. Memang seronok menerima ni. Aku tadi bagi dek demo, bagi dek dema bagi itu, bagi ini kan, seronok dapat itu, dapat ini. Tapi sebenarnya penerima itu kurang baik. Yang lebih baik ialah pemberi. Tak salah kita jadi penerima. Orang bagi kita terimalah. Kita raih dia, kita bagi peluang dia untuk memberi kita, melakukan hibah, sedekah pada kita. Kita bagi peluang dia untuk dapat pahala. Tapi kita juga kena cari jalan untuk memberi, tidak hanya menerima. Kerana al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Biasakan diri kita memberi, jangan biasakan diri kita menerima. Jiran tetangga kita hantar dia lauk ke, hantar sayur ke, kadang-kadang serai depan rumah ni bukan main banyak lah, tapi sebatang serai pun tak hantar ke rumah jiran. Mempelang ni, bergayut-gayut depan rumah. Dia makan satu keluarga dia di rumah. Tegamaknya dia. Tak? Buruknya perangai bila kita tak biasa memberi. Sedangkan orang memerhati, jiran dia, je pok-pak buah membelah dia tu ke bawah. Dia nak ambil malu orang punya, harap nak pelawa. Tak? Ini buruk lah. Mudah-mudahan tak adalah ahli masjid kita ni yang macam itu. Kita kena biasakan memberi. Malaikat doa untuk kita gantian yang banyak. Tuan-tuan nak tambah tak? Nak tambah senang je. Allah bagi formulanya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah pada kamu. Semua orang nakkan penambahan kan? Tambah harta lah. Jadi nak tambah, kena syukur pada Allah. Kalau kamu syukur, aku tambah pada kamu. Allah dah bagi dah formulanya. Nak tambah, syukur. Dengan macam mana? Beri, kongsikan rezeki kita, beri sedekah, laksanakan segala perintah, jauhi larangan. Maka itu tanda syukur kita. Pasti penambahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Hadis ke-12. An Salman Al-Farisi qala Rasulullah SAW la yuraddu al-qada illa bid-du'a illa ad-du'a. Hadis hasan ditakhrijkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam Al-Jami'. Tidak ada sesuatu pun yang boleh mengubah pelaksanaan ketentuan Allah melainkan doa. Jadi kita kena banyak berdoa, kerana doa silahul mukmin, senjata orang mukmin. Ad-du'a huwal ibadah. Doa ni ibadah. Kita minta pada Allah satu-satu pemberian, belum Allah bagi pun kita dah dapat. Dapat apa? Dapat pahala. Orang yang berdoa ni dia dapat pahala. Allah suka kepada orang yang meminta padanya. Kita manusia tak suka orang minta kita kan, pening kita, wah asyik minta-minta, tak? Tapi Allah dia maha kaya, maha kuasa, suka pada yang meminta. Bahkan kalau kita tak meminta, macam kita sombong. Jadi banyak kita doa pada Allah. Setiap kali lepas semayang, doa, duduk dulu doa, minta pada Allah keberkatan, kerahmatan, apa juga yang kita nak, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan menjaga adab-adab doa. Antara adab doa apa dia? Menghadap kiblat, menadah tangan. Kalau ada wuduk lagi baik. Mulakan dengan pujian pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalat. Kemudian selawat kepada Nabi, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin.
Jangan tuai tadah tangan, ya Allah bagilah aku kaya, bagilah ini, bagilah. Tak ada adab, tak ada adab. Puji Allah dulu, alhamdulillahirabbil alamin. Selawat pada Nabi, kemudian kita angkat Allah Ta'ala dan kita rendahkan diri kita. Ya Allah, ya Tuhan, Kaulah Tuhan yang maha kaya, maha perkasa, maha bijaksana, menguasai segalanya. Ya Allah, ya Tuhan, aku hamba-Mu yang lemah, yang berhajat padamu, yang sentiasa perlu kepada kurnia-Mu. Wahai Tuhan, kurniakanlah pada aku. Minta kita rendahkan diri kita, kita angkat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta permintaan yang sesuai, kemudian kita menutupnya dengan selawat pada Nabi dan puji Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Doa yang paling afdal ialah doa-doa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ialah doa yang diajar oleh Nabi SAW dalam hadis, bukan doa yang pelik-pelik. Ada orang datang, ustaz, dia bawa kertas dengan pen, ustaz tulis doa yang pelik-pelik. Ya lain, saya ni imam masjid, takkan ni doa-doa biasa orang sebut je. Doa yang pelik-pelik lah, lain sikit kan, hebat sikit Pak Imam. Ada doa lain-lain. Doa yang paling baik bukan doa yang pelik. Doa yang paling baik ialah doa yang Allah ajar dalam Al-Quran, yang Nabi ajar dalam hadis. Itu doa yang paling baik. Doa yang paling utama apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah ajar dalam Al-Quran doa yang paling baik. Doa yang diajar oleh Nabi SAW, doa yang paling baik. Jadi kita kalau nakkan matan doa tu, tengok hadis Nabi, tengok ayat Al-Quran. An Uqbah bin Amir al-Juhani qala li Rasulullah SAW, qultu wa ma aqulu, qala qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Faqara'ahunna Rasulullah SAW thumma qala lam yata'awwadh an-nas bimithlihinna aw la yata'awwadhu an-nasu bimithlihin. Daripada Uqbah bin Amir katanya, Rasulullah SAW berkata kepadaku, bacalah. Aku pun bertanya, apa yang harus aku baca? Baginda menyebut surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Baginda lalu membacanya dan bersabda, apa kata tadi? Manusia tidak pernah memohon perlindungan kepada Allah melalui bacaan yang sebegini kelebihannya, atau manusia tidak memohon perlindungan kepada Allah melalui bacaan yang sebegini kelebihannya. Maksud hadis ini ialah 3 surah ini digunakan oleh Nabi, dan Nabi SAW menyatakan inilah dia, satu cara untuk mohon perlindungan kepada Allah, iaitu dengan memohon kepada Allah perlindungan dengan cara membaca 3 surah ini. Bila kita ada masalah, ada satu kesusahan, kekusutan, banyak baca 3 qul ni, 3 qul. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam As-Sunan. Jadi memang 3 qul ni, sebab itu ulama selalu dalam tahlil, dalam al-ma'thurat ada 3 qul ni. Kalau tambah pula dengan 4 qul pun bagus. Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas ni kata Nabi, inna la ta'dilu thulusal Quran. Qul huwallah ni sama dengan 1/3 Al-Quran. 1/3 Al-Quran. Kita baca 3 kali, kita dapat pahala seolah-olah membaca 1 Al-Quran. Surah Al-Falaq, kita minta lindung pada Allah dengan kejahatan makhluk-makhluk ciptaannya, dengan kejahatan malam dan sebagainya. Ini cara kita minta lindung. Nabi SAW pernah disihir, dengan tukang sihir memintal 11 pintalan rambut pada jarum, disusun dan dipuja pintalan rambut pada jarum itu. Lalu Nabi tersihir. Nabi SAW membebaskan diri ini daripada sihir dengan membacakan 2 surah ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Tiap kali Nabi baca satu ayat, terungkai satu ikatan rambut Nabi yang dicuri ketika Nabi berada di satu perigi,
yang diikat pada jarum, dijampi serapah, dipuja oleh tukang sihir ini. Jadi Nabi tersihir satu masa dulu. Nabi membebaskan dirinya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala melalui bacaan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini juga digelar sebagai Al-Mu'awwidhatan, dua surah untuk melindung diri. Al-Mu'awwidhatan, atau digelar juga dengan Al-Muqashqishatan, untuk membebaskan diri kita daripada segala perkara yang buruk. Sebab itu sebelum tidur bacalah surah ini, bacalah surah ini. Begitu juga bila nak musafir, bacalah surah ini. Nabi SAW, seorang sahabat, saya dah lupa namanya, jumpa Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku ni bila musafir pergi mana-mana selalu dia tak cukup keperluan aku ketika musafir, barang tak cukup, unta sakit lah, macam-macam masalah." Nabi kata bacalah 5 surah di penghujung Al-Quran. Termasuklah 3 surah ini. 5 surah penghujung Al-Quran itu dibaca oleh sahabat. Lalu Nabi SAW, sahabat yang baca surah ni jumpa Nabi beberapa ketika berlalu, jumpa balik Nabi, beritahu bahawa sangat berkesan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala musafirnya tidak lagi kekurangan, bahkan dia mendapati bahawa dia ada kelebihan-kelebihan yang banyak pada musafirnya, kerana dia baca 5 surah di penghujung Al-Quran, termasuklah 3 surah ini. Jadi kita banyakkan baca 3 surah ini. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Hadis ini hadis sahih, khususnya bila kita nak melindungkan diri kita daripada kejahatan-kejahatan. Kita bila kita baca dengan penuh keyakinan, kita tak perlu ragu-ragu lagi. Bila kita sebut qul a'udzu birabbin nas, aku minta lindung daripada pentadbir manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, daripada bisikan-bisikan yang membisikkan, minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Jadi kalau ada manusia yang nak menganiaya kita, memfitnah kita, menyusahkan kita, menggugat kita, mengganggu kita, sekarang kita tak perlu ragu-ragu lagi, kita ada Tuhan manusia, kita ada pentadbir manusia yang lebih berkuasa mengatasi segalanya. Kalau manusia yang datang pada kita, kita minta lindung dengan siapa? Allah pentadbir manusia, raja segala raja, bagi manusia, sembahan manusia. Ini keyakinan kita kena ada. Sebab itu segala urusan kita kena pulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang menentukan segalanya. Hadis ke-14, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbihu wa hina yumsi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'. Daripada Abu Hurairah, hadis sahih, ditakhrijkan oleh At-Tabrani. Katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca pada awal pagi dan awal malam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maksud doa ini, aku berlindung dengan kalimah-kalimah, yakni perkataan-perkataan Allah yang sempurna daripada segala kejahatan makhluk yang dia cipta, dan tidak akan ditimpa dia, kata Nabi, tidak akan ditimpa sebarang mudarat. Ni ada dalam maksurat. Maksurat ni apa dia? Maksurat ni ialah zikir-zikir yang maksur, yang diajar oleh Nabi, yang terdapat dalam riwayat-riwayat. Yang maksur ni maknanya yang ada dalam riwayat. Sebab itu elok kita beli maksurat ni. Para ulama menyusun, Al-Imam Hasan Al-Banna menyusun zikir-zikir dalam maksurat ni.
Pagi-pagi kita baca, petang kita baca. Hadis sahih yang saya bacakan tadi, Nabi kata, siapa yang baca pada awal pagi dan membaca pada awal petang, makna lepas subuh kita baca, dan kita baca pula pada lepas asar. Kalau kita terlewat, bolehlah baca maghrib. Siapa yang baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, apa jadi pada dia? Lam yadurrahu syai'a. Dia tidak akan ditimpa sebarang mudarat. Pagi-pagi baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh tuan-tuan? Cuba ikut saya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah hitamati min syarri ma khalaq. Ada dalam maksurat. Boleh buka maksurat, beli maksurat, letak dalam kereta kita maksurat. Ibu-ibu, suami memandu kereta, kita baca maksurat pagi, baca maksurat petang. Kalau hafal maksurat ni lagi baik, lagi baik. Nak pergi Tesco, nak pergi membeli belah, nak pergi pasar, baca ni, lam yadurrahu syai'a, dia tidak akan ditimpa sebarang mudarat. Petang-petang kita baca, pagi-pagi kita baca, insya-Allah. Kena yakin, Allah akan mengurniakan kelebihannya, memelihara kita, sebagaimana diamalkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih. An Utsman ibn Affan qala Rasulullah SAW, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim thalatha marrat lam tusibhu fuj'atu bala'in hatta yusbiha wa man qala hina yusbihu thalatha marratin lam tusibhu fuj'atu bala'in hatta yumsi. Daripada Uthman bin Affan, hadis ini juga sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam As-Sunan. Daripada Uthman bin Affan, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim 3 kali pada malam hari, dia tidak akan mengalami bencana yang mengejut sehinggalah ke siang harinya. Sesiapa yang membacanya pada awal pagi 3 kali, maka dia tidak akan mengalami bencana yang mengejut sehinggalah malam tiba. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, dibaca 3 kali. 3 kali. Ini juga terdapat di dalam maksurat. Baca maksurat. Maksurat pun dalam ni pun ada. Ini ada. Tuan-tuan, ni banyak ni manfaat. Kalau kita nak jadikan dia manfaat lah. Maksurat ada, surah Yasin ada, tahlil ada, talqin ada, semua ada. Ustaz Zaidul pun ada kat dalam tangan kita sekarang ni. Tok Guru ni Aziz dah meninggal dunia pun dalam tangan kita sekarang ni. Ustaz Abu Samad pun dalam tangan kita. Ustaz Don pun dalam tangan kita. Ustaz, macam-macam ustaz semua dalam tangan kita sekarang ni, dalam tangan. Tinggal lagi kita nak dengar ke tidak, tu je. Semua dalam tangan kita. Nak suruh dia orang cakap tajuk apa? Tulis je tajuknya. Tulis je tajuknya. Nak tahu cerita sahabat Nabi, nama Khalid Al-Walid, type Khalid Al-Walid, keluar Ustaz Auni, Ustaz ni, ush, kita bawa kereta, kita dengar. Maksurat, tak payah pergi beli maksurat, tak apa ni, type je maksurat, keluar maksurat, baca pagi, baca petang. Tak apa, yang pun mahal pun tak apa kalau macam tu. Kita manfaatkan yang perkara-perkara yang baik.
Jadi kita jadikan amalan maksurat, jadikan amalan ayat-ayat doa-doa yang diamalkan oleh Nabi dalam hadis sahih ini, iaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Nak pergi pasar, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas. Kalau ada anak yang kena jin ke, cucu kita matanya tegak, menangis tak henti-henti ke, bacakan dia bismillahirrahmanirrahim. Opah punya doa lagi makbul. Baca opah. Ini dua-dua lagu tak apa-apa lagu. Baca bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Tiup pada ubun-ubunnya. InsyaAllah dijauhkan dia daripada segala bencana. Lam tusibhu fuj'atu bala'in, tidak akan ditimpa baginya bala, bencana. An Anas bin Malik, hadis ini tuan-tuan saya lupa nak beritahu. Saya dah masukkan dalam grup WhatsApp Masjid Bandayu tadi, baru lepas maghrib tadi. Kalau nak baca hadis ni dalam grup WhatsApp Masjid Bandayu saya dah masukkan. Saya dah snap gambarnya, balik nanti ke boleh baca. Nak buka sekarang pun boleh. An Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ini doa. Pak Imam selalu baca, dalam khutbah pun ada. Ini doa ni disebut dalam hadis, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam As-Sunan. Jadi doa ini diamalkan oleh Nabi bila berlakunya ta'un, berlakunya epidemik, berlakunya pandemik, berlakunya bala bencana. Apa kata Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada penyakit sopak, wal jununi, dan hilang kewarasan, wa min sayyi'il wal juzami, dan daripada penyakit kusta, wa min sayyi'il asqam, dan dari segala penyakit yang mendatangkan keburukan. Macam-macam penyakit akhir zaman, macam-macam. Tumbuh-tumbuhan pun penyakit. Sekarang ni penyakit pokok getah, macam COVID-19 juga. Pestalotiopsis nama penyakit. Daripada Johor dia melarat ke Pahang, melarat ke Perak, melarat ke Kedah, berjangkit. Habis getah daun luruh, tuan-tuan. Susu tak ada. Hasil kurang 40%. Jadi ada tak jalan penyelesaian? Ada. Buatlah kajian, carilah jalan, usaha. Kerana tanggungjawab kita berikhtiar, di samping kita berdoa, minta lindung daripada segala penyakit yang mendatangkan keburukan, sama ada pada diri kita, pada masyarakat, pada tumbuh-tumbuhan, pada tanaman kita. Habis pestalotiopsis ini merosakkan sampai ke Thailand. Jadi tak boleh nak ditahan-tahan lagi macam COVID ni. Baru-baru ni di Teluk Intan 1000 lebih kes. Terkejut kita. Jadi selalu banyak kita berdoa, di samping kita berikhtiar, minta lindung daripada baras. Al-baras ini maknanya sopak. Wal junun, junun ni gila. Gila, nyanyuk, itu satu jenis lah tu. Banyak orang yang mengalami masalah. Kita tengok di merata-merata klinik pun ada psikiatrik, bidang penyakit otak ni. Nabi ajar kita doa, minta lindung daripada penyakit gila. Sebab itu kita kena baca Quran, kena dekatkan diri dengan Allah, kena baca maksurat. Jangan banyak mengarut. Itu yang jadi tak waras. Ambil gam, ambil ganja, ambil ais, putuslah wayak-wayak kita ni.
Rosaklah. Itu bukan jalan untuk hilangkan stres, itu jalan cari masalah. Buang penyakit-penyakit ni tuan-tuan, ganja ke, ais ke, apa lagi, gam ke, ni lagi rosak. Quran, bersilaturahim, minta pada Allah, berdoa, insya-Allah Allah bagi. Ada je. Tuan-tuan, di Teluk Kepayang sana ada Pulau Misai ni. Pulau Misai itu semuanya orang yang pernah menghadapi masalah-masalah itu. Yang gam, yang dada, yang ganja, yang dah heavy pun ada. Jadi boleh diselesaikan masalah itu dengan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada jalannya. Jadi Nabi ajar kita doa untuk minta lindung daripada junun. Junun ni hilang kewarasan. Wal juzam, dan daripada penyakit kusta. Wa min sayyi'il asqam, dan penyakit mendatangkan keburukan. Berapa minit ni? 13 minit. Hadis ke-17, an Aisyah tara ummul mu'minin anna Nabi SAW kana yu'awwidhu bihadhil kalimat. Allahumma rabbin nas azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Falamma thaqula fi maradihi alladhi mata fihi akhadhtu biyadihi faja'altu amsahuhu biha wa aquluha fanaz'a yadahu min yadi wa qala Allahumma ighfir li wa alhiqni birrafiqil a'la. Qalat fakana hadha akhiru ma sami'tu min kalami. Daripada Aisyah, ibu para mukmin, bahawasanya baginda Nabi SAW membacakan doa berikut sebagai pelindung dari keburukan penyakit. Nabi minta lindung daripada keburukan penyakit dengan cara berdoa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, wahai Tuhan manusia, hilangkanlah derita, sembuhkanlah, sesungguhnya hanya Engkau sahaja yang mampu menyembuhkan, tiada penyembuhan melainkan penyembuhan dengan kuasa-Mu. Sembuhkanlah sehingga tidak tersisa lagi sebarang kesakitan. Ketika baginda Rasul sakit tenat di akhir usia baginda, aku memegang tangan baginda, kata Aisyah, dan mengusap baginda dengannya sambil membaca doa tersebut. Baginda lantas menarik tangan baginda dan berkata, Ya Allah, ampunkanlah aku dan himpunkanlah aku bersama Ar-Rafiqil A'la. Kata Aisyah, itulah ungkapan terakhir baginda yang aku dengar. Jadi ini doa yang kita baca bila kita sakit dan bila kita melawat, berjumpa dengan orang yang sakit. An Uqbah bin Amir qala sa'altu ya Rasulullah man najatu, qala amsik alayka lisanak wal yas'aka baituka wabki ala khati'atik. Daripada Uqbah bin Amir, katanya aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah perkara yang menjamin keselamatan di akhirat? Baginda menjawab, baginda bersabda, peliharalah tutur bicaramu. Ni, nak selamat akhirat, Nabi suruh jaga mulut. Mulut ni jaga. Sekarang ni mulut ni macam-macam jenis lah. Mulut kita ni, atau Facebook kita, atau WhatsApp kita ni, itu semua macam mulut kita lah. Sebab dia adalah cara kita berinteraksi dengan orang. Kena jaga. Antara perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka ialah apa dia? Hasaidu al-sinatin, hasil tuaian mulut mereka, kata Nabi. Apa maksud itu hasil tuaian mulut? Koja mulut. Banyak menyebabkan orang masuk neraka. Fitnah orang macam-macam. Bubuh dalam Facebook, sebar WhatsApp, macam-macam fitnah. Ni, hati-hati dengan fitnah. Kena tabayun. Orang nak rosakkan macam-macam cara. Jangan ingat
tak ada dosa pahala, semuanya ada dosa pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah, ada pahala untuknya. Yang buat jahat, yang buat keburukan, walaupun sebesar zarah, ada dosa dan balasan buruknya. Jangan. Jadi nak selamat akhirat, kata Nabi, amsik alaika lisanak, jaga lidah. Wal yas'aka baituk, biarkanlah rumahmu memadai sebagai penginapan buatmu. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah kesilapanmu yang lalu. Maknanya kena jaga harta benda kita. Elakkan diri kita buat perkara yang tak ada kena-mengena dengan kita. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagian daripada keelokan orang Islam tu, dia buat perkara yang tak dia tinggalkan perkara yang sepatutnya dia tinggalkan. Perkara yang tak patut dia buat, jangan buat. Buat perkara yang patut kita buat saja. Kalau tak ada kepentingan nak keluar rumah, duduk di rumah. Apatah lagi kalau disuruh duduk rumah, maka kita duduk rumah. Kalau ada keperluan, ada kepentingan, kita keluar. Wabki ala khati'atik, dan tangislah kesilapanmu. Selalu muhasabah diri kita. Manusia ini dituntut melakukan al-mukhalatah dan al-uzlah. Mukhalatah ni bercampur dengan orang, bersilaturahim, itu dituntut. Kita juga sekali-sekala dituntut melakukan uzlah. Uzlah ni kita duduk seorang-seorang, muhasabah diri kita di rumah kita, di masjid, di mana juga kita kita koreksi diri kita, muhasabah diri kita akan apa yang kita lakukan. InsyaAllah cukup setakat itu untuk malam ini. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.